Bab orang yang berperang supaya agama Allah, ajaran Allah menjadi tinggi, itulah orang yang berperang di jalan Allah. Baru ni kita sudah terjemah dah. Tak perlu terjemah. Kita terjemah. Bab bayani qadri thawabi man ghaza fa ghanima wa man lam yaghnam. Bab menyatakan kadar pahala orang yang berperang lalu dia mendapat harta ghanimah dan orang yang tidak mendapat harta ghanimah. Apa bezanya? Imam Muslim dengan sanad yang meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu pasukan pun yang keluar untuk berperang di jalan Allah lalu mereka mendapat ghanimah, melainkan mereka telah mendapat dahulu 2/3 daripada pahala mereka di akhirat. Tinggal lagi untuk mereka 1/3. Dan jika mereka tidak mendapat ghanimah, mereka akan memperolehi pahala dengan sempurna nanti. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr lagi, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu pun pasukan perang ataupun sariyah, sama juga maknanya, yang keluar berperang lalu dia mendapat ghanimah dan selamat, melainkan mereka telah mendapat terlebih dahulu 2/3 daripada pahala mereka. Dan tidak ada satu pun pasukan yang keluar berperang ataupun sariyah, lafaz saja berbeza tapi maksudnya sama, tukhfiqu, yang gagal, yang tidak mendapat ghanimah maksudnya, wa tusabu, dan mati syahid ataupun mendapat bencana, melainkan pahala mereka akan diperolehi dengan sempurna. Bab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, segala amalan itu dikira mengikut niat. Termasuklah di dalam amalan itu berperang dan lain-lain. Lepas tu dia amali hadis ni kita sudah jumpa dulu. Riwayat daripada Umar bin Al-Khattab, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala amalan itu dikira mengikut niat. Dan sesungguhnya setiap orang mendapat apa yang diniatnya. Sesiapa yang hijrahnya kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kerana Allah dan Rasulnya, pahalanya itu ialah pahala kerana Allah dan Rasul. Dan sesiapa yang hijrahnya kerana dunia, untuk mendapat dunia, ataupun untuk mendapat seseorang perempuan, untuk mengahwini seseorang perempuan, maka hijrahnya adalah untuk apa yang dia telah lakukan. Yani untuk hijrah yang dia lakukan itulah, dia dapat itu lah. Riwayat satu lagi tu sebut itulah. Cuma dia sebut di sini Umar bin Al-Khattab meriwayatkan ini di atas mimbar. Di atas mimbar dia kata, dia royak riwayat. Ini bab elok mencari mati syahid fi sabilillah. Mencari atau menghendaki. Imam Muslim dengan sanad yang meriwayatkan daripada Anas bin Malik, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menghendaki atau mahukan ataupun mencari mati syahid dengan benar-benar, dengan ikhlas hati, u'tiyaha, akan diberikan kepadanya pahala mati syahid itu, walau lam tusibhu, walaupun dia tidak mendapat syahid, walaupun dia tidak mati syahid itu. Riwayat satu lagi itu daripada Sahal bin Hunayf, bahawa Nabi SAW bersabda, sesiapa yang meminta daripada Allah nak mati syahid bisidqin, dengan hati yang benar, dengan ikhlas hati, Allah akan menyampaikannya kepada darjat orang-orang yang mati syahid, walaupun dia mati di atas tilamnya. Abu Tahir dalam hadisnya tidak ada menyebutkan bisidqin tadi, mana dengan ikhlas, dengan benar, tak ada sebut. Ini bab celaan terhadap orang yang mati dan tidak pernah berperang.
ataupun tidak pernah berazam, tidak pernah bercita-cita untuk berperang fi sabilillah. Imam Muslim dengan sanad yang meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mati dalam keadaan tidak pernah berperang dan tidak pernah bercita-cita untuk berperang, dia mati di atas salah satu daripada cabang nifak. Dia mati di atas salah satu sifat orang munafik. Ibnu Sa'am berkata, Abdullah Ibn Mubarak mengatakan, fanura, kami berpendapat bahawa ini yang begini ini adalah di zaman Nabi, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bab pahala orang yang tertahan, orang yang tidak dapat pergi berperang kerana sakit ataupun keuzuran yang lain. Imam Muslim dengan sanadnya meriwayatkan daripada Jabir, katanya kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu peperangan. Faqala, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di Madinah ada sekian ramai orang, ada beberapa orang ataupun sekian ramai orang yang mana tidak kamu berjalan di sesuatu jalan ataupun kamu meredah sesuatu lembah, melainkan mereka juga bersama kamu. Mereka ditahan oleh sakit, mereka tidak dapat datang kerana sakit, boleh juga gitu. Dengan sanad satu lagi tu serupa juga, cuma lafaz dia berbeza. Dia kata kamu pergi ke mana pun, melainkan tidak ada kamu pergi ke mana-mana jalan, mana-mana lembah pun, melainkan mereka berkongsi dengan kamu dalam mendapat pahala. Bab fadlil ghazwi fil bahr. Ini bab kelebihan berperang, meredahlah dengan meredah laut ataupun di laut. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Anas bin Malik bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke rumah Ummu Haram binti Milhan. Ummu Haram bagi makan kepada dia, dan Ummu Haram adalah isteri kepada Ubadah bin As-Samit. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah dia pada suatu hari. Dia memberi makan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia duduk mengusap-ngusap kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun mencari tafli, itu mana asal makna dia mencari kutu di kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertidur, kemudian sedar dalam keadaan suka Rasulullah. Ummu Haram berkata, dia cerita kepada Anas lah, saya katalah ke dia, apakah yang menyebabkan kau suka wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, satu kumpulan dari umatku ditunjukkan kepadaku tadi, maknanya dalam mimpi dia, sebagai pejuang-pejuang fi sabilillah, di jalan Allah. Mereka meredah lautan yang dalam itu. Mulukan alal asirrah, bagaikan raja-raja di atas singgah sana, ataupun mithlal muluk alal asirrah, serupa aja makna dia, iaitu seperti raja-raja di atas singgah sana ataupun takhta mereka. Perawi ini, bawah ni, dia syak mana satu lafaz yang disebutkan oleh Ummu Haram ni, mulukan alal asirrah ataupun mithlal muluk alal asirrah, makna dia sama. Saya pun kata Ummu Haram, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar dimasukkan saya ini sebahagian daripada mereka. Nabi SAW berdoa untuk dia. Kemudian Nabi meletakkan kepalanya pula lalu tidur. Lepas tu dia sedar dalam keadaan suka. Ummu Haram kata, saya pun tanyalah dia, apakah yang menyebabkan kau suka wahai Rasulullah? Dia kata, segolongan daripada umatku ditunjukkan kepadaku sebagai pejuang-pejuang fi sabilillah, seperti mana dia berkata pada kali yang pertama tadi. Ummu Haram berkata, saya pun kata, wahai Rasulullah, engkau doalah kepada Allah supaya Allah memasukkan saya ni sebagai salah seorang daripada mereka. Nabi SAW bersabda, anti minal awwalin, engkau termasuk dalam golongan yang pertama.
Hak tadi, golongan yang pertama. Lepas pada tu Ummu Haram bintu Milhan pergi berperang dengan meredah lautan di zaman Muawiyah. Dia jatuh daripada kenderaannya pada ketika keluar daripada laut, lalu mati. Dia mati. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Anas bin Malik daripada Ummi Haram, iaitu makcik kepada Anas, mak saudara sebelah ibu. Yang ni adik-beradik mak dia. Dia kata, pernah pada suatu hari Nabi SAW datang kepada kami, faqala indana, dia tidur tengah hari di rumah kami. Faqala tu bukan makna kata dah. Qala tu qala yaqilu qailulah, bukan qala yaqulu qawlan dah. Qala yaqulu qawlan makna kata. Ni qala yaqilu qailulah, makna tidur tengah hari. Nabi SAW pun tidur tengah hari di rumah kami. Lepas tu dia sedar dalam keadaan suka. Aku pun tanya dia, apakah yang menyebabkan kau suka wahai Rasulullah? Ku tebus engkau dengan ayah dan ibuku. Qala, Nabi SAW bersabda, ditunjukkan kepadaku satu kumpulan umat, mereka meredah lautan seperti raja-raja di atas takhta-takhta ataupun di atas singgah sana. Fakultu, saya pun berkata, berdoalah kepada Allah supaya dimasukkan saya sebagai salah seorang daripada mereka. Qala fa innaki minhum. Nabi SAW kata, memang kau termasuk di antara mereka. Qalat Ummu Haram menceritakan lagi. Dia kata, lepas pada tu Nabi tidur pula. Dia sedar pula, supaya tak adilah dalam keadaan suka. Aku pun tanya dia, dia kata supaya tak adi juga. Aku pun kata, berdoalah kepada Allah supaya saya termasuk salah seorang daripada waktu lah. Nabi SAW kata, anti minal awwalin, kau termasuk dalam golongan yang pertama. Perawi berkata yang ni, Anas, lepas pada tu dia dikahwini oleh Ubadah bin As-Samit, dan Ubadah pergi berperang dengan meredah lautan, dibawa oleh Ubadah Ummu Haram itu bersamanya. Bila dia sampai di sana, dibawakan seekor baral dekat mendekati dia supaya pergi dekat dia. Dia pun naiklah baral itu. Lepas tu jatuh, baral itu jatuh. Fadaqqat unuqaha, patah tekak dia. Bila jatuh tu patah tekak dia. Itulah ceritanya. Satu lagi riwayat daripada Anas bin Malik, juga daripada makcik dia Ummu Haram binti Milhan, bahawa dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari pernah tidur dekat aku. Lepas tu dia bangun dengan tersenyum. Ummu Haram kata, saya pun tanya, wahai Rasulullah, apa yang menyebabkan kau suka tadi? Nabi SAW kata, beberapa orang daripada umatku ditunjukkan kepadaku, mereka itu meredah lautan yang hijau. Kemudian perawi menyebutkan hadis serupa dengan hadis sebelum pada ni. Riwayat satu lagi seperti itu juga, iaitu Rasulullah SAW pergi ke rumah Ibnata Milhan, iaitu mak saudara Anas. Dia pun letak kepala dia dekat Ummu Haram. Perawi menyebutkan hadis seterusnya sama seperti makna hadis yang telah dikemukakan oleh Ishaq bin Abi Talhah tadi dan Muhammad bin Yahya bin Habban. Hadis yang mula-mula kita baca tadi, baru ni kita sudah terjemah dah. Siapa dia? Hak berperang untuk menegakkan, untuk siapa yang berperang fi sabilillah. Dan kalau hak perang tu, kalau dia mati syahid sungguh. Dapat kelebihan hak Nabi sallallahu alaihi wasallam royak dalam hadis-hadis. Sekian banyak hadis tu. Siapa? Dalam hadis ni ada sahabat tanya, orang perang untuk ghanimah, orang perang untuk disebut dia berani, hebat, orang perang untuk dilihat kedudukan dia, siapa fi sabilillah? Nabi SAW kata, orang yang perang kerana ataupun supaya agama Allah ni jadi tinggi, hak tu berperang fi sabilillah. Kalau perang kerana lain tak boleh ghanimah, tak apa. Orang sebut kata berani, hebat dia telah berjasa, telah mainkan peranan yang besar dalam peperangan, tak apa. Tapi bukan niat dia, matlamat dia nak hak tu. Orang sebut, tak apa, dia sebutlah.
Boleh ghanimah pun tak apa, ambil lah. Tapi jangan matlamat hak tu. Ni. Matlamatnya ialah untuk menegakkan agama Allah. Dia kena ada. Kalau tak ada hak tu, ada hak lain tak jadi. Kalau ada hak tu, hak lain dapat tak apa. Hak lain dapat tak apa. Memang orang akan sebut, memang orang sanjung. Sebab itulah zaman sahabat dulu, zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman pun bagi bantuan, bagi apa ni, orang kata sagu hati kepada orang-orang yang pergi perang. Dia tak serupa. Perang Badar, perang Uhud, perang ni ada pun berlaku. Itu makna penghormatan, penghargaan. Orang sebut lah, sebut ni bila sebut dia ni ahli Badar, orang sebut. Kalau sebut orang ni dia ahli Badar, dia akan sebut dia ni ahli Badar. Makna kelebihan lah tu. Tak apa orang sebut, biar dia sebut lah. Tapi bukan maksudnya hak tu, matlamatnya hak tu. Kalau matlamat hak tu tak boleh. Begitu juga orang lain-lain tak apa. Nak kerja dengan kerajaan, nak kerja dengan majlis, nak kerja dengan jabatan, dengan jakin, dengan kabelah, tapi matlamat untuk agama Allah. Tak kerja apa, matlamat untuk agama Allah, menegakkan agama Allah. Ngajar sekolah kau gapo kau kerana Allah, bukan matlamatnya makan gaji. Bukan matlamatnya dunia. Matlamat dunia lah ke mana nak tahu. Tak buat kerja lah. Kalau orang tak suruh, tak buat. Padahal kita tu ada kedudukan, diberi peluang begitu besar, kita tak buat. Hanya memikirkan senang. Kalau buat kerja payah, jadi banyak masalah. Tak boleh lah kita. Ataupun takut, kalau kita buat royak betul, takut orang buat ke apa ke, tak boleh. Dia kena kerana Allah, tidak menghalang kita untuk menegakkan agama Allah. Kalau lagu tu tak apa. Kalau tidak, tak boleh. Duduk mana pun, walaupun kerja agama sekalipun, tak boleh. Kalau tidak kerja agama pun, untuk menegakkan agama Allah, menegon nak ikut cara Islam. Dia orang tahu cara Islam lagu mana. Tak saya ikut cara lain, boleh kaya apa tu. Nak buktikan begitu kerana Allah. Tak apa, walaupun menegon, boleh pahala sepatutnya. Lepas tu hak salah lagi ni sepatutnya juga, kerana berani, kerana semangat, kerana nak menunjuk. Tak boleh lah. Dia kena kerana Allah. Kalau kerana nak menunjuk, tak jadi, tak dapatlah kelebihan. Allah Subhanahu Wa Taala Maha tahu. Kalau zaman Nabi dulu dia boleh royak, orang ni masuk neraka dia boleh royak walaupun pergi perang. Orang ni sia-sia saja. Sia-sia saja. Lagu tu zaman Nabi dia boleh royak. Kalau zaman lain, Allah Subhanahu Wa Taala saja yang Maha tahu. Jadi masing-masing kena betul lah. Sebab kita berurusan dengan Allah sebenarnya, bukan berurusan dengan manusia. Manusia tahu tak tahu pun Allah tahu. Lagu mana-mana Allah tahu. Bila berurusan dengan Allah, kena betul. Tak boleh lari dah, tak boleh susut dah ke mana-mana pun. Jadi maknanya orang kata pejuang Islam ni lagu mana? Kerana Allah semata-mata, agama Allah. Sebab tu sahabat-sahabat ni sampai mana kalau dia pergi perang nak bunuh tu orang ludah dia. Dia nak bunuh, dia tak jadi nak bunuh. Pasal apa? Takut buat time marah sana. Bukan kerana Allah. Bunuh tu kerana Allah. Bukan main-main. Sebab kita sembelih ayalah kerana Allah. Bismillah, Allahu Akbar. Kerana Allah. Tak boleh main-main. Mati tak apa, Tuhan benarkan. Sembelih benarkan. Sembelih orang tak apa. Tapi kerana Allah. Lagu mana kerana Allah? Untuk menegakkan agama Allah lah. Dia menghalang kita. Kalau dia tak halal tak apa. Dia menghalang kita untuk menegak agama Allah. Dia lawan kita. Tu dia. Sebab kita ambulan, bawa ambulan. Orang sakit ni, lepas tu hak tu duduk kaya-kaya depan, kita pasang dah. Sirennya kita pasang, hornnya, pecek horn, tak lari, kita tepuk, tak cara. Sebab apa? Horn ni berat lagi. Dia mau kena faham-faham. Orang Islam ni sikap dia lagu tu. Sikap dia lagu tu. Bukan apa nama ni, tengok saja orang sakit tu nyak-nyak tengok, tak boleh, kena pergi tolong. Hak tu yang jadi perang zaman itu tu. Walaupun orang kafir tak serang kita pun, pada hakikatnya
Orang kafir tu hablana min ladunka waliyya. Orang kafir pun duduk mintalah ada pembantu, penolong, pembela. Kami duduk dalam sistem yang teruk. Dia kena pelepah. Apatah lagi kalau orang Islam. Orang kafir pun makna kita selamatkan. Kalau orang yang menghalal, kalau dia tidak halal benarkan dakwah, tak apa, tak ada perang. Hak perang ni hak tak boleh dakwah. Orang sana teraniaya. Kalau boleh dakwah tak apa. Itu sikap Islam. Jadi kerana berani tak boleh. Kerana semangat, semangat kebangsaan. Kerana bangsa. Kerana puak kita tak boleh lagu tu. Dia kena kerana agama. Dengan sebab itu kita kata hak perang di Iraq tak tahu lagi. Tak tahu lagi kalau mengikut kaedah ni. Boleh jadi waktu dia perang tu pasal apa? Negeri dia hancur dah. Kerana nak bela negeri dia. Lepas tu kalau naik, boleh jadi dia nak naik sistem kafir juga. Dia pun kena hak tu juga. Bukan nak naik sistem Islam. Tapi dah rumah dia hancur, ayah dia mati, dah anak dia pun mati, geran nak balas dendam. Tu je. Siapa pun orang kafir berhenti hak tu. Tak jadi lagu tu, tak jadi. Dia tak tahu lagi. Sebab apa? Kerana negeri dia diserang. Begitu juga kalau negeri kita diserang. Bangsa kita kena buat nyayang, kita pun naik. Tak boleh lagi tu. Tak boleh kerana bangsa, kerana negeri, kerana tempat, tak boleh. Contoh hak kita kata orang yang tak ada kerana bangsa, tak ada kerana negeri, tak ada kerana puak ni, seperti hak malam baru ni yang anda sebut tu. Orang Arab pernah semasa anda duduk di Pakistan pergi perang, bukan negeri dia Afghanistan, bukan bangsa dia Afghanistan, bukan harta dia ada sana, tak ada. Dia kalau duduk negeri dia senang-senang, dia boleh nikah, boleh beranak bini senang-senang. Tapi muda lah, comel lah, dakak peluk dengan kita, pergi nak pergi perang, tak tahu balik ni jumpa lagi ke tidak. Tu hak nak menghidupkan lagu tu orang kata pengganas. Hak tu lah Islam sebenarnya. Tak ada puak. Kita ni biar sorang-sorang. Palestin kena ikut dia, kita senyap. Kita kena orang lain senyap. Lagu tu. Tu yang kata semua ayat ada lagu. Ambil seko-seko sembelih. Tak boleh lagu tu. Dia kena sebab hak tu nak beriduk. Hak nak beriduk lagu tu tak ada kau satu. Tak ada kau satu. Negeri dia. Bukit kepada batu, pasir ada. Bukan ada pembangunan Kuala Lumpur tu. Tak ada. Tapi apa pun beracun. Cuba kita faham cara hadis. Dia orang kafir ni lebih, sebab orang kafir ni lebih cerdik pada orang Islam ni. Dia tahu hak mana Islam sebenar, hak mana tidak Islam sebenar. Dia tahu. Kita tak kenal. Hak Islam sebenar tu dia akan beracun. Dia tak akan elok. Walaupun tak ada agama satu. Tak ada agama satu. Kalau Islam tidak sebenar, tak sedar ayat ada agama apa. Dia tidak akan beracun. Tu benda ni. Tapi orang kita tak faham-faham. Dia tak boleh. Kerana agama ni lagu tu lah. Kerana agama. Tak ada sabit bangsa, tak ada sabit apa-apa, tak ada. Semata-mata tolong saudara kita. Orang Islam kena buat nyayang. Dia tak ada apa satu. Tu dia. Dia pun pergi. Berapa ramai? Salah seorang saya anak. Pergi perang. Mula dia pakai spek. Lepas pada tu tak apa, tak pakai spek. Jadi cerah mata dia. Pelik juga dia royak. Adalah. Beberapa orang. Pelik-pelik berlaku. Itulah hikmah jihad. Hikmah jihad. Tapi orang kata pengganah pula. Orang kata pengganah tu siapa dia? Orang Islam lah. Pemimpin Islam. Duk beranggut. Orang kafir royak dia hanggut. Mereka royak dia hanggut. Sebab tu kata orang Islam sendiri tak faham. Hak negara Islam, pemimpin Islam ada ni lagu tu sifat. Dia tak faham. Orang tak boleh pergi mengaji negeri-negeri Islam. Dia tak boleh juga. Dia duk fikir dari segi mana. Kalau pergi mengaji luar negeri, balik jadi penentang dia. Bila reti agama. Hak tu kedudukan saja. Tidak fikir dari segi nak agama ni. Apabila balik boleh buat kerja agama ni. Orang kaitkan dengan pengganah, tak lagi sebab pengganah. Itu alasan. Hak sebenarnya tak kena orang ngaji agama hak betul.
Kalau tidak dengan kedudukan kita jadi Perdana Menteri kau gapo sepatutnya pergi kecek. Kita nak baik syarat bui orang Islam pergi mengaji tempat pengajian Islam. Apa tak bui? Yang Pakistan, India tak lagi. Apa? Situlah tempat moleknya. Dia takut ada semangat jihad. Apa-apanya? Semangat jihad tu kan bagus. Nabi kita ajak. Apa kita takutnya? Bukan nak perang, nak bunuh sama Islam, nak jaga orang Islam. Tapi itu keadaan dunia Islam. Lepas satu tak lagi. Lagu tu pasal tidak cerdik. Duk fikir kepentingan, kedudukan masing-masing. Tidak fikir umat tu nak jadi lagu mana. Jadi susah. Nak pergi pun tak boleh, nak ngaji pun tak boleh. Tapi kalau pergi ngaji kau lain boleh, ngaji perubatan boleh. Sebab itu lebih besar maknanya kepada negara. Itulah dunia. Kalau dah tak erti agama lagu tu, tak erti hak Nabi ajar lagu tu lah jadi. Tak apalah. Ada seterusnya hadis tu lebih kurang tu lah. Lepas tu orang yang berperang untuk menunjuk-nunjuk dan supaya disebut orang dengan maksud tu. Tak boleh dengan maksud tu. Dengan maksud tu bukan sekadar salah saja, boleh masuk neraka. Dengan maksud tu. Di sini Imam Muslim buat bagi riwayat daripada Abi Hurairah. Dia sebut ada seorang pemimpin penduduk Syam mari. Bila orang ramai lah duduk dekat Abu Hurairah, duduk sekeliling Abu Hurairah. Bila orang balik bangun pergi belakang, dia pergi depan Abu Hurairah. Dia kata, "Hai Syekh," kata dia, "tolong cerita kepada saya satu hadis yang kau dengar sendiri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Abu Hurairah kata, "Boleh? Boleh. Saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda gini gini gini." Dalam riwayat yang lain ada sebut ni, Abu Hurairah 3 kali pasal sebelum pada dia nak royak ni. 3 kali pasal. Akhir sekali kawan ni maknanya letak dada dia Abu Hurairah. Akhir sekali. Kali yang ketiga pasal Abu Hurairah. Letak dada, sandar dada. Pecek-pecek lah kita kata. Lepas tu baru boleh kecek. Nak royaknya kesan hadis Nabi tu kepada dia sampai gitu sekali. Berat ni benda ni. Boleh berlaku kepada sesiapa saja. Kalau tidak beringat. Iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mula-mula dihukum dengan merugikannya, yuqda ala, dihukum dengan membahayakan dia, merugikan dia. Orang yang mula-mula dihukum atasnya pada hari kiamat nanti ialah orang yang mati syahid. Dibawa dia di hadapan Allah. Allah pun sebut nikmat sekian-sekian banyak Tuhan beri. Ya, dia akui betul. Lepas tu Tuhan pun tanya, "Membuat apa dengan nikmat aku?" Dia kata, "Aku perang dah kerana engkau sampai mati syahid." Tuhan kata, "Mu bohong, pelawak. Tapi mu perang supaya orang kata mu berani." Kata dah lah. Orang kata dah lah, boleh lah. Lepas tu diperintahkan supaya heret tu muka ni sesek tanah. Heret dan lepas dalam neraka. Tu golongan yang pertama. Golongan yang kedua orang mengaji ilmu dan mengajar dia baca Quran. Dibawa di hadapan Allah, Tuhan pun tanya dia, royak dia nikmat gini. Dia pun terima. Tuhan kata, "Mu buat apa dia dengan nikmat?" Dia kata, "Saya belajar ilmu. Lepas tu saya mengajar. Saya baca Quran kerana engkau." Tuhan kata, "Pelawak, mu bohong. Tapi mu belajar ilmu tu supaya orang kata alim. Mu baca Quran tu supaya orang kata mu qari, pandai baca Quran. Boleh dah lah." Orang kata dah. Lepas tu heret juga, sebab tadi juga campak ke dalam neraka. Dan yang ketiga ialah orang yang Allah SWT memberi keluasan berupa rezeki, macam-macam rezeki kepada dia. Semua macam bentuk rezeki Allah SWT beri kepada dia. Tuhan pun tanya, royak ke dia nikmat ni, apa ni nikmat ke dia? Meniaga, perniagaan, mu ada tak? Meniaga goni ada, goni ada, goni ada belakang. Rumah ada, rumah dalam bandar ada, rumah kebun ada, rumah sini ada. Apa dia? Macam-macam lah nikmat. Bini ada, bini bukan seorang, ramai.
sebut belaka. Yalah. Lepas tu membuat apa? Dengan kelebihan yang ada padamu. Dia kata, saya tak ada tinggal. Siapa jalan hak kau suka supaya dibelanjakan harta benda ni, saya belanja belakon tu. Semua sedekah ke, orang nak buat gapo-gapo lah kebajikan, bui belaka kata dia. Bui belaka. Kerana engkau kata dia. Tuhan kata mu pelawak. Bohong kata dia. Mu buat gitu tu supaya orang kata mu ni dermawan, pemurah. Tuhan tahu. Boleh dah lah orang kata dah, kamu orang kata dah. Orang kata dah. Lepas tu diperintahkan supaya diseret dia, lempar dalam neraka juga. Begitulah keadaan. Maknanya hak ni beratlah. Hak ni siapa saja pun kena beringat. Kena beringat. Hak ada ilmu, cara ada ilmu. Janganlah mana dengan ada ilmu tu qana tak tu kali. Qana tak tu kali. Sehingga orang jadi sesak. Bahaya orang berilmu ni. Bahaya. Orang berilmu bahaya. Sebab apa orang percaya ke dia? Sebab dia pandai. Dia baca kitab banyak. Kalau dia orang tak betul pun orang percaya. Siapa jadi sesak pun boleh jadi. Hak lagu tu ni maksudnya. Hak lagu tu. Sia-sia lagu tu. Tapi kalau ilmu molek, ajar buat molek, insya-Allah tak apa. Hak berjual tadi pun boleh harta ghanimah kau gitu gini. Kalau tidak niat dengan maksud nak menunjukkan berani kau gapo kau tak ada. Dia kena ikhlas, nak rakyat sini ikhlas. Kena ikhlas. Gapo-gapo pun kena ikhlas. Sikit banyak pun kena ikhlas. Kalau banyak pun tak ada faedah. Sikit pun kalau ikhlas ada faedah. Hak tu nak cerita sini. Mati syahid, padahal mati syahid mati berat. Dengan sebab tu nak mati biar padah. Takut-takut tak kena sajalah. Mati katok kata. Takut-takut lagu tu je. Kita kata kita mati syahid, kena belajar molek. Takut-takut tak kena. Takut-takut mati syahid tu kerana bangsa, kerana puak, kerana ni tak boleh. Kerana agama Allah. Tu kena tengok molek. Jangan duduk gaduh nak jadi pekebong berani mati apa. Tak boleh. Tengok dulu, tengok molek. Takut mati saja. Tak kena pun. Bukan nak menunjuk pun, bukan nak orang nak suruh orang kata berani pun tak, tapi tak kena cara. Tak boleh juga. Tak kena cara. Maknanya nak boleh kena berlaku. Kena cara, ikhlas pula. Ilmu pun lagu tu juga. Amalan pun lagu tu juga. Sedekah kau apa buat kebajikan harta pun lagu tu juga. Kena jalan dia, kena tepat dia dan ikhlas. Tak kena tepat dia, ikhlas pun tak ada apa. Tak ada kesan, tak ada kesan. Dia kena ada dua-dua. Itu maksudnya di sini. Dan hadis ini tidak bercanggah dengan hadis yang lain yang menyebutkan mula-mula sekali amalan manusia ni yang dihisap ialah semaya dia. Ada hadis yang lain. Kat sini mula-mula sekali dihukum orang ni. Tiga macam orang. Dalam hadis yang lain kan ada sebut mula-mula sekali amalan manusia ni dihisap ialah semaya dia. Dan dalam hadis yang lain disebut mula-mula sekali dalam kes darah, kes darah mula-mula, kes berkait dengan manusia ni mula-mula sekali diputuskan ialah kes darah. Apa makna mula-mula sekali ni? Mula-mula lagu mana? Ni tiga ni nampak mula-mula berlaku ni, hak mana hak mula sebenarnya? Jawapan dianya, dia ada jenis amalan. Hak jenis amalan hak merupakan rukun Islam, hak mula-mula sekali tanya semaya. Dia tak tanya kan lain, hak tu dulu. Dan amalan yang merupakan hubungan manusia dengan Allah, hak Allah, iaitu semaya, hak tu ditanya. Hak Allah, bukan hak manusia. Tapi kalau hak manusia, hak mula-mula sekali ditanya di soal, pada hari kiamat nanti kih darah, kih bunuh orang. Kih bunuh, hak tu hak mula-mula sekali. Kalau kih berkait dengan manusia, curi kau apa tu kemudian berkait dengan manusia juga tu. Ngupak kau gapo kau itu kemudian. Hak nombor satu sekali mula-mula sekali kalau kih hak berkait dengan manusia, saya rasa kih darah. Mana berat kih bunuh orang ni. Berat. Kih darah lah. Hak bunuh lah kemuncaknya. Gocoh orang sampai darah hidung pun darah juga. Masuk dalam tu jugalah. Tapi tidaklah
hak senarai nombor satu. Sebab tak mati, tapi darah juga. Hak tu hak berkait dengan manusia, tak boleh menyakiti orang. Hak ni hak berkaitan dengan hak jadi masyhur. Hak 3 perkara disebut dalam hadis ni. Hak perkara yang mula-mula sekali ditanya, perkara yang berkait dengan kemasyhuran. Jadi orang sebut 3 macam ni lah orang sebut dalam dunia ni. Orang penjual, orang buat tugu dia, tugu. Hak mana buat tugu tu lah. Orang bubuh dalam sejarah, kayak ni penjual. Ni. Padahal di sisi Allah tak ada rega. Bubuh dalam gambar, bubuh sejarah, bubuh nama dia, jalan raya tu bubuh nama dia. Sekolah nama dia. Tuhan di sisi Tuhan tak ada rasa. Ni orang yang berjual dulu lah. Kalau kita kata penjual kebangsaan, kau penjual gapo ke, kan nama dia disebut. Hasoho jadi. Hasoho lagi ahli ilmu, soho juga. Sabit dengan soho juga. Hartawan, dermawan, soho juga masuk dalam sahabat. Soho. Ni hak kait dengan soho. Ni 3 macam orang ni. Hak mula-mula kena soal, kena hukum, kena tanya. Ni. Jadi tidak ada percanggahan sebab mula-mula tadi 3 perkara tu hak lain-lain. Dia berkait dengan benda lain-lain. Bercanggah ni kalau benda tular. Ni tidak bercanggah, ni benda lain-lain. Nauk tu orang panggil nauk tu lain-lain. Bukan nauk tular. Lepas pada tu menyatakan qada pahala. Orang pergi perang boleh harta ghanimah balik dengan selamat. Bermakna dia telah dapat dah 2/3 daripada hak dia boleh dapat di akhirat nanti kalau sekiranya dia tidak dapat apa-apa. Kalau mati syahid. Kalau mati syahid boleh 3 bahagian. Kalau kita kata 3 tu hak lengkap, hak sempurna, 3 tu dapat. Tapi kalau dia dalam dunia ni hadis yang kita baca tadi, dia dapat dah 2 tu, harta ghanimah pun dapat, balik dengan selamat pun dapat. Maknanya dalam dunia ni dia telah dapat 2 dah. Dia dapat dulu hak biar di akhirat. Jadi di akhirat saya esok dapat soal. Muskil juga lagu tu kan. Muskil juga tu. Sebab apa? Hak kemuskilan dia jadi lagu mana? Kalau lagu tu hak molek mati syahid lah, tak molek lah. Hak balik dengan berjaya tu. Biasanya hak mati syahid mana kalah baru ramah mati. Jadi molek ramah mati. Molek kalah. Tu soal kemuskilan. Yang keduanya sahabat-sahabat dulu, kalaulah kelebihan ni dapat di akhirat, dia tidak akan mengutamakan hak dunia, sahabat-sahabat. Tapi apa dia ambil juga harta ni mah. Dah kalau balik berjaya, selamat, suka. Nabi SAW pun kata juga, is'alullahal afiyah, mintalah selamat dengan Allah. Kalau pergi perang jangan minta nak mati, minta selamat. Dia apa kata? Tapi kalau mati juga tak apalah, redalah. Apa ya sahabat tu ambil harta ni mah. Dan harta ghanimah ni kan benda halal, dihalalkan untuk umat Muhammad. Nabi SAW sendiri pun hak zakat tak makan, tapi harta ghanimah makan. Boleh makan. Mana tak ada kekurangan dia, tak ada kecacatan dia nya. Apa ya gini ni? Dan sahabat-sahabat tu tetap dia anggap lebih. Ahli Badar boleh ghanimah, balik berjaya. Hak perang Uhud tidak berjaya, tak ada ghanimah, kita kata. Kalau lagu tu, kalau nak kira lebih hak perang Uhud ni lah. Apa ya? Ulama-ulama, semua ulama daripada zaman sahabat dulu lagi mengatakan orang perang Badar tu lebih. Apa? Sedangkan dia dapat segi aja, 2 gia lagi dia tak dapat, bukan dia dapat dah dalam dunia. Tapi apa ya kata lebih semacam? Lebih daripada hak lain tu apa? Itu kemuskilannya. Jawapannya begini. Hak orang dapat, hak Tuhan janjikan untuk seseorang yang pergi perang itu 3 perkara. Yang pertama, dapat ghanimah. Yang kedua, selamat, balik dengan selamat. Yang ketiga, mati syahid. Mati syahid, bila mati syahid masuk syurga. Itu janji. 3 perkara hak janji. 3 perkara ni hak janji. Tidak dapat ghanimah, boleh jadi balik selamat. Balik selamat mana 2 gia dia ada. 2 gia. Hak akhir apa ni? Hak mati syahid tak dapat, balik dengan selamat. Balik dengan selamat lah.
Hak tu ada kelebihan juga. Apa ni, harta ghanimah tak dapat. Hak tak dapat tu ada gia lah untuk dia esok. Ada gia lah. Harta ghanimah tak dapat, ada gia. Begitu juga harta ghanimah dapat, tapi dia tidak selamat. Tidak selamat tu jadi cacat berkekalan. Kau misalnya kita kata hak bahagia tidak selamat tadi dia dapat lah. Hak bahagia tidak selamat tadi dia dapat di akhirat saja sebagai balasan. Kalau orang mati syahid tak dapat lah hak dua tu. Hak selamat dunia tu tak ada, dan ghanimah pun tak ada lah. Dah mati syahid. Bermakna hak mati syahid dia dapat 3. Nak rayaknya hak Tuhan janji untuk orang yang pergi perang ni 3 kali. Kalau dia dapat dah 2 kali, maknanya sah je lah hak tinggalnya di akhirat esok. Sah je lah. Tapi kalau dia mati, dia tak dapat belaka, dia boleh penuh di akhirat esok. Maknanya sini bukan makna tak ada kelebihan kalau orang dapat harta ghanimah ataupun orang balik dengan selamat. Tak ada kelebihan dah. Kelebihan pergi perang tu tetap ada. Cuma nak rayaknya balasan Tuhan ni kepada orang yang dapat hak 2 ni, dia dapat sah lah. Hak bahagia tu, bahagia pahala perang tu suku waktu. Hak bahagia hak janji saat ni, janji kan 3, bila dia dapat 2 tinggal sah. Nak kira hak dari segi hak pembahagian. Kalau tak dapat belaka, tentu sekali lah ketiga-tiga dia dapat bahagia dia. Tu nak rayak. Maknanya janganlah berasa duka cita, janganlah berasa susah hati. Hak mana-mana mati tu, ada beranak dia pergi perang mati syahid, hak di rumah ni jangan berasa susah hati. Sebab apa? Tuhan tidak akan kurangi pahala dia tu. Hak dia janji 3 perkara tu akan dapat belaka, cuma dia tidak dapat dalam dunia. Hak sejahtera saya sejahtera dalam dunia nak selamat mana sangat? Selamat dalam dunia. Hak ghanimah nak selamat mana sangat? Kat dunia mati tak ada lah. Tapi kalau saya esok Tuhan balas hak bahagia tu, bahagia 2, 3 sekali kalau mati syahid. Mana dia dapat esok. Hak tu nak cerita di sini. Mana Tuhan tidak sia-siakan. Janganlah pula hak mati syahid tu anak-anak dia berasa duka cita. Hak mati syahid dia dapat 3 juga. 3 bahagian, tidak kurang. Hak tu nak royak di sini. Bukan makna nak royak hak dapat dulu tu jadi kurang. Darjat dia jadi kurang ke apa? Kalaulah jadi kurang, tentu sahabat tak ambil harta ghanimah. Dan Nabi SAW sendiri pun tak ambil. Tapi dia tetap ambil kan. Dan dia berdoa biar selamat, biar kita balik selamat. Menunjukkan maksudnya lain di sini. Maksudnya hak pembahagian tadi bahagi 3. Hak tu maksud. Riwayat satu lagi super tu juga, atau dia kata yang tidak berjaya, gagal tu tidak selamat, ataupun tidak dapat harta ghanimah, itu maknanya gagal. Waktu sab maknanya mati syahid ataupun dapat luka-luka. Kalau hak tu dapat sempurna, hak bahagia, hak 3 tu. Hak lain tu suku pula. Yang mana kurnia Allah SWT tu banyak bentuk. Hak ni nak cerita tentang hak tu, hak 3 tu. Jadi hak 3 tu 2 dalam dunia, sah di akhirat nanti. Sah di akhirat nanti. Lepas tu sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyah. Dia nak cerita sini tak ada gapo. Nak ceritanya perang ni pun kena niat betul juga. Imam Nawawi kata termasuklah perang dan lain-lain amalan. Semua ni dengan perintah agama belakang ni. Bukan sembahyang saja perintah agama. Perang ni pun amalan agama juga. Kalau tidak tak boleh nak bunuh orang tak sekali. Orang kafir pun tak boleh. Tapi kerana agama atas nama perang ni cukup syaratnya boleh. Jadi hak ni pun mengikut niat juga. Mengikut niat juga. Kalau hak lain boleh kita baiki lagi kalau salah. Tapi kalau hak ni nak mati ni pergi perang ni, rugi besar kalau tak kena. Ataupun mati tu tidak mati syahid. Perang dah tidak mati syahid. Pasal apa? Pasal tak kena. Rugi besar. Dengan sebab tu Imam Muslim dia buat marah ni. Niat. Niat ni penting. Niat ni penting. Dan kerana niat ni lah
dia dapat pahala. Kerana adanya niat ni. Dia dapat pahala. Kalau mati syahid, mati syahid. Kalau dia tak pergi perang, kalau niat dia betul, boleh pahala. Seperti dalam hadis kemudian. Itu niat tu penting. Lepas tu bab seterusnya, elok kita mencari ataupun meminta untuk mati syahid fisabilillah. No ni bukan maknanya pergi menceroboh tak tu kalau dah. Kalau sekiranya kita diberi kesempatan, cukup syarat, memang kita nak. Gitu. Dengan betul. Betul lah, niat yang betul, cara yang betul. Dia Allah SWT akan bagi kepada dia pahala mati syahid, walaupun dia tidak mati syahid. Gitu. Jadi orang yang pergi perang tu, dia tak apa mati syahid, tapi dia tidak mati, dia dapat juga pahala mati syahid. Tapi adakah sama dengan hak mati syahid semati? Tidak sama. Tidak sama. Tapi pahala jenis orang mati syahid tu, dia boleh. Pahala jenis tu. Soal nilai dia tu tidak sama, itu soal lain. Kalau kita kata pahala, ni kalau boleh hak ni hadiahnya jenis pitih. Hak ni apa ni? 10,000. 10 juta. 10 riyal. Boleh belaka. Jenis pitih 10 belaka tu. Kalau kata 10, kalau kata 10. Kalau tidak kata berapa-berapa pun, jenis tu, jenis pitih. Kalau hadiah jenis makanan, makanan. Makanan tu dia akan dapat. Walaupun antara makanan tu tidak serupa. Dia ada dia ke dia di berapa tu. Hak molek tu di goni macam-macam lagi. Dia tu. Tidak serupa. Tapi dia boleh dia juga. Dia pakok dia juga. Tapi tidak sesedap dia kampung. Tapi dia juga boleh juga rasa. Boleh juga rasa hak jenis tu. Sebab kalau tak boleh rasa, susah juga. Tak ada kelebihan juga orang-orang sama itu kan. Kalau duduk di Malaysia kat mana lah nak merasa ada buah-buah luar negeri tu. Kita lah ni Tuhan bui. Tak payah pergi ke luar negeri pun boleh makan, boleh rasa. Walaupun tidak serupa dengan hak sebenar. Hak negeri dia tu sedap. Buah delima manis letih. Kita tidaklah manis tu setara tu, tapi boleh rasa juga kan. Kalau tidak tak hidup bagi kita. Berapa banyak buah? Tuhan bui. Boleh merasa. Lagu tu. Hak ni pun Allah SWT boleh bui. Hak dalam dunia lagu tu. Apa orang tu tak boleh? Kita boleh. Sebab dia hidup sampai tu. Kita tu yang tidak hidup sampai tu, hidup sampai lain. Sampai supermarket. Jadi ada benda-benda tu. Boleh merasa. Walaupun kurang pun, jenis tu dia dapat juga. Orang sampai dulu, jenis tu tak dapat, tak pernah rasa. Buah kiwi ni lagu mana, sedap tak sedap, tak secara lah. Tu. Tapi tak pernah rasa. Tak boleh nak rasa jenis tu. Ini maksud dalam hadis banyak benar lagu ni. Dia katakan lagu ni serupa dengan pergi haji 7 kali. Lagu tu tak payah pergi haji. Tidak, bukan gitu maksudnya. Pahala jenis tu tidak sama ke mana-mana pun. Dari segi nilai tak sama, mutu dia tak sama. Tapi jenis tu boleh rasa. Tidak kata tak rasa langsung. Tak boleh rasa langsung. Sebab orang zaman itu tak boleh rasa buah-buah luar negeri. Tidak lagi. Bahkan jadi sebab kita lah ni boleh rasa. Boleh rasa. Padahal buah tu bukan tempat negeri, bukan negeri kita. Tapi kita boleh. Tu habui. Lagu tu lah juga ni. Riwayat asal lagi ni, sesiapa yang minta dengan Allah mati syahid dengan benar ikhlas hati, Allah akan menyampaikan dia ni ke darjat orang yang mati syahid. Darjat orang yang mati syahid, walaupun dia mati atas lembek dia, Tuhan akan beri darjat. Darjat tu sama ke tidak? Tidak sama. Kalau sama tak ada kelebihan lah. Hak mati sungguh tu. Ni nak ayat supaya tu lah. Darjat tu banyak. Darjat tu banyak. Aku mana-mana pun dia dapat juga manazil itu. Seperti Khalid bin Walid kan. Khalid bin Walid ni dia jerit masa dekat dia nak mati. Bapa orang kata dia jerit. Dia kata dia pergi perang berapa kali. Nak mati syahid tak mati. Sekarang ni nak mati atas lembek, nak mati di rumah.
Dia berasa itu dia berasa kurang lah. Sebab apa? Sebab dia nak tu tapi tak mati. Dia menangis kerana dia tidak mati syahid. Hak lagu ni bisidqin sekoti tu sampai jerit-jerit nah. Sampai jerit-jerit nah. Kalau tidak sekoti dia tak jerit gitu mau. Dia nak sungguh tapi tak sampai masa dia. Tuhan tidak takdirkan dia mati syahid lagu tu. Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar tidak mati syahid, Sayyidina Umar tidak mati syahid di perang lah dah. Cuma orang bunuh dia. Bunuh tu pun kerana Islam juga, tak apalah, tapi tidak mati perang. Orang kata syahid ma'rakah. Tidak lagu tu. Tapi apakah makna dia tak sah? Dia tidak rela. Dia rela belaka tu, nak belaka. Tapi Tuhan tidak takdirkan gitu. Dengan sebab itu orang-orang lagu ni Tuhan bui. Seperti apa ni Nabi SAW, dia ada juga orang benci nak bunuh dia, orang Yahudi bubuh racun kan. Dan Nabi tu dia sakit di akhir hayat dia ada kesal hak tu juga. Kalau orang lain sahabat makan mati selalu, dia kuat, tidak nampak kesal dia. Hanya di akhir hayat dia ada kesal dia pun royak. Ni kesal hak tu lah. Mana ada juga orang kafir nak bunuh kerana agama lah. Jadi makna syahadah tu ada juga. Dan dia ni tak ada buat apa-apa yang jadi orang kafir tu benci apa deki menego kau apa dak. Ki agama semata-mata. Orang buat gitu ke dia walaupun tidak dalam perang. Dia ada makna syahadah tu ada juga. Sayyidina Umar kena bunuh lagu tu juga. Sayyidina Uthman kena bunuh lagu tu juga walaupun tidak perang di medan perang tu. Tapi makna syahadah tu ada. Makna syahadah tu. Begitu juga ulama-ulama kemudian ni duduk menentang, duduk royak benda hak salah gitu gini. Umpamanya satu contoh yang paling baik, Ihsan Ilahi Zahir. Ustaz Ihsan Ilahi Zahir di Pakistan. Memang dia tu sehingga orang tak boleh nak tahu siapa dia bunuh dia. Semua dia tegur. Hak tak betul. Berelwi ada kitab dia tulis. Qadiani ada kitab dia tulis. Syiah Imamiyah ada kitab dia tulis. Syiah Ismailiyah ada kitab dia tulis. Tasawuf hak tak betul ada kitab dia tulis. Kajian tak betul dia kritik kajian. Hak tak betul. Masuk je berapa kali. Lepas pada tu gitu keadaan dia. Dan bila dia tulis, dia guna kitab-kitab orang tu sendiri. Itu kelebihan dia. Kalau dia nak lawan Berelwi, dia guna kitab Berelwi sendiri. Kalau dia nak lawan Syiah Ismailiyah, makna dia kena baca kuat lah. Di saat akhir dia kena bom tu kan, dia tak boleh duduk cacat keja. Letih telajak. Letih telajak. Banyak buat kerja tak berhenti. Duduk cakap. Dia tak cakap kata dia. Bukan biasa. Dia lagu ni skalanya dia kecek diri. Tapi Tuhan bui bom. Orang bom tidak boleh perang. Tapi Tuhan bui ada sebab-sebab. Tuhan bui dia mati lagu tu kerana agama. Dan bukan seorang dia mati, nak suruh pasti dia mati tu bom. Pasal bom, bukan bedil. Beberapa orang lagi yang mati. Salah satu cita-cita dia, apa dia nak mati, dia sayang sangat kepada sahabat. Kalau dia mati, dia nak, kalau dia dikebumikan, dia mati, dia duduk sekali di kubur sekali dengan sahabat di kubur Baqi. Tu hak dia. Tuhan bui. Tuhan bui. Tengok pelik kerjaan Tuhan. Sebab apa? Bila dia kena bom tu, beberapa hari lepas pada tu kerajaan Arab Saudi ni kapal terbang raja mari ambil pergi berubat di Arab Saudi. Tapi dia mati di sana. Orang semua tahu memang dia nak mati di tanah di kubur Baqi. Tanah sana dia. Padahal dia duduk di Pakistan. Jauh tu kan. Tapi kerjaan Tuhan ni pelik. Orang buat kerja agama dia jadi lagu tu. Tapi kena sekoti. Payahlah sekoti tu. Cuba kita tengok. Contoh-contoh banyak hak lagu ni. Hak pelik-pelik lagu ni. Memang. Tapi hidup dia tak berhenti. Begitu. Tak apalah. Lepas pada tu celaan orang yang mati tidak dalam keadaan tidak perang. Dan dia tidak bercita-cita untuk nak perang. Tak ada cita-cita lah.
Nak mengelak ada. Kalau cukup sebab pun tak sah juga. Tak boleh lagu tu. Dia orang Islam, dia kena ada. Dengan sebab itu Maulana Ubaidullah Sindi, orang panggil bapa revolusi Islam dulu. Sebab apa? Dia tafsir Quran berdasarkan revolusi. Quran ni dia kata, kalau orang tengok gini orang tak nampak kitab revolusi. Tetapi sebenarnya isi dia tu, kalau orang baca faham molek, jadi nak pergi perang selalu, tak takut mati. Tu dia akan berubah dunia. Itu fahaman dia. Dan dia tafsir mengikut cara lagu tu. Ubaidullah Sindi dia kata, bukan orang Islam sebenar kalau dalam hidup dia tak pernah bunuh seorang pun orang kafir, kata dia. Sebab tu dia pergi perang, dia bunuh. Tu dia. Jiwa dia adalah jiwa. Kalau kita perhati sejarah-sejarah demo ni memang lemah kita. Hak kita hak lemah ni lemah. Macam mana dia kuat gitu. Dia kuat gitu. Syah Ismail Syahid, anak Syah Waliullah Syahid, orang panggil Syah Ismail Syahid, lawan dengan orang kafir. Dia buat latihan lagu mana? Ni perang. Saja dia muka perang, ayat cerita perang. Dia buat latihan dia hunggar di atas bangunan, di atas bumbung, dia hunggar. Tu latihan dia. Di atas bumbung dia hunggar. Terjun, hunggar, terjun. Musim sejuk tak pakai baju. Buat kerja. Buat apa? Nak suruh kuat dia, nak lawan dengan orang kafir. Cita-cita lagu tu. Orang-orang ni alim besar dia tu. Tapi semangat perang dia ada. Sebab apa? Dia faham ni celaan, tercela orang yang tak say mati, tak say perang, tak say mati. Dalam keadaan perang ataupun tak ada cita-cita nak perang, tak boleh lagu tu. Tapi hak kafir sungguh, hak benci kita lah, kafir harbi lah. Bukan semua orang kafir, tak. Kafir hak jahat, hak dahagakan darah kita. Hak tu. Orang lagu ni tak pernah duduk negeri dia, tak boleh duduk negeri dia. Sebab Ubaidullah Sindi pergi mana-mana pun kena hambak semua kau orang. Siapa tak nikah sepanjang hayat, hidup berjuang. Tu. Tapi dia dunia ni kalau dah tengah jatuh, air meluncur tengah gitu, kita tak boleh nak naik. Tak. Moga negeri Islam, Khilafah Uthmaniyah duk tengah nak jatuh, derah laju ala ke bawah. Dia nak naik seorang, tak boleh. Tapi nak rayak ketika tu pun orang Islam ni ada semangat kuat. Ulama-ulama dia tidak kalah, tak mengaku kalah, lawan dengan orang putih, dengan gapo. Royak kepada orang Islam. Tapi dah muka Islam tengah lemah, tengah jatuh, tak boleh pergi ke mana-mana pun. Dia telah buat kerja dia, habislah. Nabi SAW kata, ada berapa ramai orang ni di Madinah, mu pergi mana dia sekali dengan kamu, sekali. Mereka tak boleh mari ni, tak ada kerana lain melainkan kerana sakit, tak ada arah, tak boleh mari. Kalau nak kira demo ni nak mari. Tu mana ada cita-cita. Nabi tahu dia nak. Dalam riwayat satu lagi ni, mu pergi mana pun dia berkongsi pahala dengan kamu. Mu boleh sebanyak mana, dia dapat sebanyak tu juga. Sebab itulah Nabi SAW kadang-kadang dia bagi. Macam Uthman tak pergi perang, dia bagi harta ghanimah. Sebab apa? Sebenarnya dia ni kalau tidak sabit Nabi halal dia akan pergi. Tapi Nabi suruh jaga anak dia sakit. Anak dia tu bini Sayyidina Uthman, dia suruh jaga, dia tak boleh pergi. Kalau nak kira dia nak pergi. Sahabat-sahabat balik daripada Habsyah mari ke Madinah, perang Khaybar tu, setelah habis perang Khaybar, tak ada perang Khaybar, Ja'far gapo tu ramai tu mari, Nabi bui harta ghanimah juga, padahal dia tak perang. Sebab apa? Nabi tahu ni orang ikhlas, orang semati. Kalau dia ada, dia duduk depan sekali. Tu sikap Nabi SAW, dia tahu hak ni hak sungguh-sungguh. Mana kalau hak sungguh lagu tu, walaupun dia tak pergi, dia boleh pahala juga. Hak tak bolehnya, tak ada niat, tak ada cita-cita, tak ada semangat, tak sepel, nak duduk senang. Kalau perang hancur, kalau perang habislah ekonomi kita. Memanglah tidak nak cari perang tu, tapi kalau perlu sampai masa dia perang dia tak boleh tak tukar dulu, tak boleh, memanglah tu. Tapi kalau sampai masa dia, jangan pula kita kata sampai masa dia ni bila orang mari kenyek kita sorang.
Kenyek saudara kita tak, bukan lagu tu sedap hati lah kan. Dengan sebab itulah kena fahaman Islam tu luah, jangan dibatasi oleh bangsa, oleh puak, oleh negeri. Asalnya tak ada, susah, jadi susah dunia. Luah dunia jadi kospek. Pasal apa nak pergi situ, visa nak pergi sini, visa negeri sama Islam pun visa, susah. Padahal dulu ketika Islam dulu tak ada, nak pergi mana, supo. Negerimu, negeri aku, supo. Bela sama-sama Islam. Tak boleh. Tak boleh. Duduk bawah Commonwealth. Hak tu lebih besar lah. Hak tu kita terima pula. Hak tu. Hak Islam ni tak ada. Kesatuan tu kesatuan bawah sistem hak orang kafir buat. Dari segi politik, dari segi gapo. Hak tu tak payah visa. Negeri-negeri tu tak payah. Kalau negeri lain tak boleh kena. Lah ni hak negeri tu pun kena visa. Habis susah. Orang Islam susah. Ikut sangat sistem kafir. Molek sangat. Babu fadlil ghazwi fil bahri. Nampaknya tak ada. Kita berhenti sekali. Wallahu a'lam.